Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dr. Muhammad Haizee bin Omar, selaku menjalankan tugas sebagai Ketua Jabatan di Jabatan Pendidikan Sains dan Teknikal, Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada pelajar baharu untuk pengambilan semester 1 2020-2021. Sesungguhnya ini merupakan satu kejayaan untuk anda semua, untuk anda raikan, dan anda sebenarnya adalah kumpulan-kumpulan yang terpilih untuk belajar di salah sebuah universiti terkemuka dan terbaik di Malaysia. Di peringkat Fakulti Pengajian Pendidikan, khususnya di Jabatan Pendidikan Sains dan Teknikal, kami mempunyai visi dan misi dalam memastikan penghasilan graduan yang menepati keperluan pasaran kerja semasa dan juga memastikan kemenjadian pelajar secara holistik. Kami di Jabatan Pendidikan Sains dan Teknikal menekankan kepada dua elemen terpenting dalam memastikan kemenjadian pelajar. Yang pertama, kami ada visi. Di Jabatan Pendidikan Sains dan Teknikal, kami akan mengharapkan untuk menjadi sebagai satu entiti penyedia pendidikan dan latihan berbentuk kemahiran yang mapan dan seiring dengan keperluan pemegang taruh sektor pendidikan dan industri. Yang kedua adalah berkaitan dengan misi. Kami di Jabatan Pendidikan Sains dan Teknikal berusaha secara berterusan ke arah kecemerlangan dalam pengajaran, penyelidikan, khidmat perundingan, pengembangan corpus sains dan teknikal dalam bidang pendidikan sains dan latihan teknikal dan vocational, KVET, sains pertanian, sains rumah tangga, pembudayaan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM melalui kurikulum terkini dan terkehadapan. Jadi fokus utama kami adalah berkaitan dengan kemenjadian pelajar, menjadi teras utama dan usaha melatih sumber manusia melalui latihan kemahiran dan percambahan ilmu kepada komuniti dan pemegang taruh, menterjemahkan visi dan misi jabatan secara holistik. Di Jabatan Pendidikan Sains dan Teknikal, kami terdiri daripada 14 pakar akademik meliputi beberapa bidang pendidikan sains, teknikal dan juga bidang KVET. Justru kami ingin memperkenalkan beberapa ahli jabatan mengikut kelayakan akademik masing-masing dan juga jawatan yang sedang disandang oleh mereka. Saya mulakan dengan Ketua Jabatan. Saya Dr. Muhammad Haizee Omar, sedang menjalankan tugas sebagai Ketua Jabatan di Jabatan Pendidikan Sains dan Teknikal. Bidang kepakaran saya adalah dalam bidang pendidikan teknikal dan latihan vocational. Kami mempunyai seorang Profesor Emeritus, iaitu Profesor Emeritus Dr. Kamariah Abu Bakar, seorang profesor di jabatan Profesor Dr. Wong Su Luan dan dua orang Profesor Madya, Profesor Madya Dr. Abdullah Mat Rashid dan Profesor Madya Dr. Suhaida Abdul Qadir. Seterusnya, izinkan saya memperkenalkan 9 orang pensyarah kanan di Jabatan Pendidikan Sains dan Teknikal. Kepakaran mereka meliputi bidang pendidikan STEM, bidang pendidikan sains rumah tangga, bidang sains pertanian, bidang entrepreneurship dan juga bidang kejuruteraan mekanikal dan reka bentuk dan teknologi. 9 orang pensyarah tersebut adalah Dr. Nazatul Shima Kamarudin, Dr. Osman Talib, Dr. Rahimah Jamaluddin, Dr. Nurmala Ismail, Dr. Arnida Abdullah, Dr. Muhammad Hazwan Muhammad Fuad, Dr. Enyo Kang Muhammad Sufian Kang, Datin Rosnani Yusof dan Puan Anis Zakaria. Selain daripada itu, kami mempunyai dua tenaga akademik muda, iaitu Puan Nurul Husna Abdul Razak dan Puan Ira Zahira Ishan. Saya bagi mewakili ahli-ahli akademik dan staf pelaksana di Jabatan Pendidikan Sains dan Teknikal merakamkan setinggi tahniah di atas kejayaan anda menjejakkan kaki di Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia. Saya kira calon-calon yang telah dipilih dan dibawa ke Fakulti Pengajian Pendidikan merupakan calon-calon terbaik di antara yang terbaik. Justru ambillah peluang ini menimba ilmu sebanyak mungkin. Semoga anda semua memperoleh kejayaan sama ada di dunia dan di akhirat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua pelajar-pelajar baru Bachelor Pendidikan Sains Rumah Tangga, Jabatan Pendidikan Sains Teknikal, Fakulti Pengajar Pendidikan. Alhamdulillah, anda semua merupakan orang yang paling bertuah sebenarnya. Okay? Daripada beribu-ribu yang memohon untuk masuk program ini, anda merupakan insan yang terpilih untuk mengambil dan mengikuti program Bachelor Pendidikan Sains Rumah Tangga. Okay? Bagi saya, program Bachelor Pendidikan Sains Rumah Tangga merupakan program yang sangat unik dan terbaik yang saya boleh katakan kerana dia memanusiakan manusia. Okay? Jadi untuk seterusnya saya akan terangkan apakah itu program Bachelor Pendidikan Sains Rumah Tangga kepada anda. Okey, jadi pengambilan untuk sesi 2021 telah berlaku dan anda terpilih ke kampus hijau. Dan yang sekali lagi saya ucapkan selamat datang ke Universiti Putra Malaysia. Okey. Jadi apakah program yang anda ambil? Kalau anda lihat apa gambar di dalam slide ini, anda akan nampak meja seperti di restoran, lepas tu food plating, lepas tu anda akan nampak mesin jahit dan akan nampak ada model di sebelah tersebut. Ini ialah dunia sains rumah tangga sebenarnya. Okay? Dan seterusnya saya akan tunjuk apa sebenarnya yang ada dalam program sains rumah tangga yang akan anda lalui selama 4 tahun di UPM. Okey. Jadi dalam taklimat saya ataupun short video ini, saya akan terangkan bagaimana pendaftaran kursus semester 1 bagi sesi 2020-2021 dan saya akan tunjuk juga siapa awak punya penasihat akademik. Okey, sebab bila masuk universiti awak akan ada macam penasihat macam mak dan ayah di universiti. Dan seterusnya saya akan terangkan juga macam mana nak tentang akademik, pelibatan aktiviti co-curriculum dan saksi hadiri. Okey. Okey, sebelum itu masa anda mendaftar dalam surat tawaran akan dapat tawaran anda adalah untuk Bachelor Pendidikan Sains Rumah Tangga dan awak akan dapat juga senarai penasihat akademik. Okey. Dan bagi tahun kemasukan sesi 2020 dan 2021 ada 4 orang penasihat akademik, saya tunjukkan semuanya. Okey, iaitu saya sendiri Puan Anisa Zakaria, okey, selaku penyelaras program dan juga pensyarah sains rumah tangga. Okey, yang nombor 2 penasihat akademik yang kedua ialah Dr. Rahimah Jamaluddin, merupakan pensyarah juga di pensyarah sains rumah tangga juga. Okay. Dan ketiga adalah Dr. Hazwan. Dr. Hazwan ini ialah mengajar dalam bidang reka bentuk teknologi dan yang seterusnya adalah Dr. Arnida. Dr. Arnida mengajar dalam bidang perniagaan dan usahawanan. Okey, jadi pelajar-pelajar dalam program Bachelor Pendidikan Sains Rumah Tangga akan dipecahkan kepada 4 orang penasihat. Okey, 10 dapat saya, 10 dapat Dr. Rahimah, 10 dapat Dr. Hazwan dan 10 akan dapat Dr. Arnida. Okey, jadi tugas penasihat akademik ini dia akan menasihatkan anda dari segi pengurusan akademik. Apa subjek nak ambil, bagaimana nak dapat pengecualian, apa kursus bahasa Inggeris, apa sahaja berkaitan dengan akademik, awak boleh merujuk kepada penasihat akademik. Awak kena ada satu grup khas dengan penasihat akademik sebab time to time kalau awak ada masalah tentang pembelajaran awak kena terus rujuk kepada penasihat akademik untuk mendapatkan maklumat dan menyelesaikan masalah yang anda hadapi. Okey. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, untuk program Bachelor Pendidikan Sains Rumah Tangga ini apa sebenarnya? Okey, apa tujuan dia? Jadi awak dah tahu awak keluar nanti awak nak jadi apa? Okey. Bagi matlamat program, okey, awak dah habis belajar ni awak mempunyai pengetahuan, okey, dan berkemahiran sebagai pendidik dalam bidang sains rumah tangga. Okey, lepas kita tengok apa dia komponen dalam bidang sains rumah tangga. Yang keduanya anda akan menjadi seorang pengajar yang beretika dan menunjukkan komitmen tinggi dalam profesion perguruan. Okey. Yang ketiga anda akan menjadi seorang yang kreatif, inovatif serta berdaya saing dalam bidang pendidikan sains rumah tangga. Dan yang terakhir dapat menyelesaikan masalah secara saintifik dalam bidang sains rumah tangga. Jadinya ada 4 matlamat. Pertama, awak kena mahir bidang-bidang dalam sains rumah tangga, berpengetahuan dan mahir betul-betul. Kedua, beretika. Ketiga, inovatif dan kreatif dalam bidang pendidikan sains rumah tangga. Dan keempat, awak boleh menyelesaikan sebarang masalah isu yang berkaitan dengan pendidikan sains rumah tangga. Okey? Okey, kita tengok pula. Okey, sebelum awak boleh meneruskan pengajian di dalam bagi semester 1 ataupun semester-semester akan datang,
before semester bermula awak kena daftar kursus. Kalau awak tak daftar, tak dapatlah awak mengambil kursus tersebut. Jadi untuk daftar kursus, awak perlu endorsement ataupun perlu disahkan pendaftaran oleh penasihat akademik awak yang 4 orang tu. Okay? Yang mana dapat saya lah. Yang mana Dr. Rahimah, bawah Dr. Rahimah perlu sahkan pendaftaran. Okay? Jadi selepas diberi pengesahan oleh penasihat akademik, baru awak boleh daftar kursus-kursus bagi tiap-tiap semester. Okey, macam mana kita nak daftar kursus? Sangat senang sebenarnya sebab dekat UPM dia memang dah sediakan website ataupun platform untuk mendaftar kursus yang kita panggil ESMP. Apa dia ESMP? Electronic System Maklumat Pelajar. Jadi, okey, apa yang awak perlu buat sekarang? Okey, saya tunjukkan bagaimana. Okey, awak pergi dekat website fakulti, iaitu dalam bulatan hitam ni, iaitu www.upm.edu.my. Okey. Lepas tu dekat dalam website fakulti ini, dekat hujung bawah belah kanan ada tautan macam ini. Okey, ini semua berkaitan dengan berkaitan dengan pendidikan dekat UPM lah. So apa yang awak perlu buat, awak cari satu pautan yang kita panggil ESMP ni. Okey, bila klik dekat sini akan keluar dia punya muka hadapan ESMP dia macam ni. Jadi ini dekat sini awak akan letakkan ID awak, ID pelajar dan juga kata laluan. Okey, bagaimana awak nak dapat ID? Masa proses awak akan daftar di Sabtu dan hari Ahad. Okey, semasa pendaftaran itu awak akan diberi nombor matrik. Okey, nombor matrik itu awak akan gunakan sebagai ID pelajar, awak akan letak dekat sini dan kata laluan ni biasanya IC awak. Okay, jadi orang lain tak boleh gunalah. Jadi awak menggunakan matric number dan juga IC awak. Jadi awak login di situ. Okey, login, awak boleh terus explore apa yang ada untuk pendaftaran kursus. Okey. Jadi awak tak perlu risau sebabnya masa awak daftar kita akan sama-sama explore dalam WhatsApp group masing-masing. Okey. Okey. Jadi apa subjek yang awak kena daftar semester depan? Okey, ini ialah subjek-subjek yang awak kena daftar semester depan. Okey, awak ada 7 subjek yang awak perlu ambil. Okey, ini subjek-subjek dia: kenegaraan, konsep biologi, falsafah pendidikan, psikologi pendidikan, pengajaran bersama keluarga. Okey, LPE ini ialah bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris untuk semester 1 adalah untuk pelajar yang mendapat muat 1 dan muat 2 saja. So siapa yang dapat muat 1 dan muat 2 perlu ambil LPE 2401. Yang dapat muat 3 dan 4 tak perlu ambil subjek LPE 2401. Dan juga subjek 7 ialah subjek co-curriculum, 1 kredit. Jadi semester depan anda semua perlu mengambil yang mengambil bahasa Inggeris ada 20 kredit, yang tidak mengambil bahasa Inggeris ada 17 kredit. Okey, itu yang awak perlu ambil semester depan. Okey. Jadi nanti kita akan tengok balik dalam perbincangan di dalam WhatsApp group. Okey. Ini yang saya kata ni. Okey. Untuk semester 1 awak kena faham betul-betul ini, awak kena hadam sebab kalau awak tak hadamkan yang ini, awak tak boleh nak bergraduate. Jadi semester 1 awak yang mana muat 1 muat 2 awak perlu ambil LPE 2401. Okey, kena ambil, wajib ambil. Wajib daftar. Kalau tidak nanti awak ketinggalan, tak boleh grad. Okey. Alright, seterusnya. Ini yang saya kata komponen subjek. Okey, untuk bergraduate bagi Bachelor Pendidikan Sains Rumah Tangga, semua sekali ada 131 kredit subjek. Dalam kursus-kursus yang akan awak ambil semua tu, ada kursus universiti, ada kursus amalan profesional ni macam subjek-subjek yang berkaitan dengan ilmu pendidikan, psikologi, sosiologi pendidikan, okey. Yang berkaitan dengan S1 ialah kursus teras disiplin. Okey, kursus keras disiplin ni terbahagi kepada 4. Ialah awak semua akan belajar tentang kulineri, seni kecantikan, seni fashion dan kekeluargaan dan sains. Okey, nanti awak akan melalui semua keempat-empat bidang dalam bidang pendidikan sains rumah tangga. Okey, jadi kita tengok apa sebenarnya yang ada dalam pendidikan sains rumah tangga. Okey, yang pertama yang jahitan saya kata. Okey,
Okey, kalau awak lihat sekarang ini adalah makmal jahitan kita, makmal lama, kita dah ada makmal baru. Ini antara pakaian-pakaian yang telah disediakan oleh sini-sini awak. Okey. Yang bawah ini ialah fashion show. Awak nampak sini awak tu dia dah berkahwin, okey. Dah tengah mengandung. Okey, ini fashion show oleh siasa dalam 2-3 tahun lepas. Setiap tahun kita akan buat fashion show bagi pelajar final year menggayakan pakaian-pakaian yang mereka hasilkan, okey, dalam bidang jahitan. Mereka buat ni sampai mereka boleh jual dan mereka boleh komersialkan pakaian mereka lah. Okay. Okay, yang kedua yang tadi saya kata seni cantikan, kalau kita tengok ini yang you all akan belajar, awak semua akan belajar dalam subjek-subjek seni kecantikan. Kita ada belajar cosmetology, kita ada belajar tentang rambut, kita ada belajar tentang facial, okay. Dan kita ada belajar tentang henna, penjagaan tangan, semua ini adalah bidang seni kecantikan dan rumah tangga. Ni bawah ni ialah makmal kita, sementara kita akan berpindah makmal baru yang lebih cantik lagi lah. Awak akan semua belajar di situ nanti. Okay. Dan seterusnya bidang culinary ataupun masakan. Okay. Ini semua hasil masakan yang dah dihasilkan oleh sini-sini awak. Lepas masak, mereka akan berjual ataupun mereka akan plating untuk dinilai. Di bawah ni ialah makmal masakan sekarang. Dan di belah kanan ini adalah kita punya restoran. Okay, jadinya awak semua akan melalui semua pembelajaran di dalam makmal dan hasilkan masakan macam mana dalam gambar yang sini-sini awak hasilkan ni ya. Okey, seterusnya kita ada juga elemen kekeluargaan. Elemen kekeluargaan kita ada satu subjek dan kita ada subjek-subjek sains di fakulti sains, di fakulti medik dan fakulti sains dan makanan. Okey. Okey, di samping itu di samping aktiviti pembelajaran, awak semua perlu juga join dengan aktiviti kurikulum. Okey, sehingga kini kita ada 7 grup pelajar yang telah membuat program mobiliti ke luar negara. Okey, kita pernah hantar pelajar kita ke Korea. Ada 2 grup ke Korea, kita dah hantar 5 grup pelajar kita ke Indonesia di mana mereka akan berada at least 2 minggu di sana dan melalui pembelajaran di sana. Okey, jadi cuba ambil peluang untuk mengikuti aktiviti-aktiviti kurikulum seperti ini untuk awak merasakan pengalaman mengikuti program akademik di luar negara. Banyak lagi aktiviti kurikulum macam lawatan, kita buat rawatan rumah anak yatim, kita pergi ke industri-industri, sebenarnya banyak lagi aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan. Okay? Jadi saya rasa itu saja penerangan tentang apa dia itu SRT secara ringkasnya. Okay? Nanti kalau sebarang pertanyaan, saya akan maklumkan dalam kumpulan WhatsApp, dan dengan itu saya mengucapkan mengalu-alukan kedatangan pelajar-pelajar baru, tahniah sekali lagi dan selamat menjadi keluarga BPSRT yang saya rasa sangat, bagi saya pelajar-pelajar SRT ni the only pelajar yang sangat unik lah. Okey, kalau kita suruh orang lain mengajar SRT takkan boleh. Tapi kalau SRT kita suruh mengajar subjek-subjek lain, anything student SRT kan buat. Okay, saya rasa awak akan terpilih, adalah insan terpilih dalam orang-orang yang beruntung. Okay, bagi saya selamat datang dan semangat untuk terus belajar. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada semua pelajar baharu Bachelor Pendidikan Sains dan Pertanian. Saya Dr. Nurmala binti Ismail, penyelaras anda di dalam program ini akan memberi sedikit taklimat ringkas tentang program Bachelor Pendidikan Sains Pertanian dan pendaftaran awal khusus. Okey, taklimat ringkas pada hari ini adalah berkaitan dengan 3 perkara penting ini, iaitu pertama sekali untuk anda mengenali penasihat akademik anda. Perkara kedua dalam taklimat ini adalah tentang pendaftaran khusus semester 1 2020-2021 serta taklimat tentang pengurusan akademik, penglibatan aktiviti co-curriculum dan juga sedikit maklumat tentang sasiah diri pelajar. Semester ini terdiri daripada Dr. Uthman Talib, Dr. Nurzatul Shimah Kamaluddin, Profesor Madya Dr. Abdullah Mat Rashid, saya sendiri, Dr. Muhammad Kaizi Omar, Datin Ruslan Yusof dan Profesor Dr. Wong Sru. Okay, sedikit latar belakang tentang Jabatan Pendidikan Sains dan Teknikal. Terdapat 2 program dalam Jabatan Pendidikan Sains dan Teknikal, iaitu program Bachelor Pendidikan Sains Pertanian serta program Bachelor Pendidikan Sains dan Rumah Tangga yang telah bermula sejak tahun 1979 lagi.
Kedua program ini adalah memfokuskan tentang pendidikan, teknik dan vocational. Okey. Ini adalah struktur organisasi jabatan kita yang terdiri daripada ketua jabatan iaitu Dr. Kaizi Omar. Seterusnya dibantu oleh pembantu takbir iaitu Puan Nur Azura Abdul Latif. Pada pelajar baru semua, anda perlu mengenali Puan Nur Azura kerana beliau akan banyak membantu anda dari segi pendaftaran khusus dan masalah-masalah yang lain berkaitan dengan akademik. Nombor telefon beliau ialah 03-9769-7906. Okay. Dan seterusnya saya, penyelaras BPSP dan juga Puan Anis Zakaria, penyelaras BPSRT serta pensyarah-pensyarah lain di jabatan yang terdiri daripada 13 orang pensyarah. Baik, sedikit sebanyak maklumat tentang program Bachelor Pendidikan Sains Pertanian. Program ini bermatlamat untuk menghasilkan guru siswazah terlatih yang mengajar satu mata pelajaran sains pertanian sebagai mata pelajaran utama di sekolah dan juga satu mata pelajaran lain sebagai mata pelajaran kedua. Kebiasaannya, graduan-graduan daripada program Bachelor Pendidikan Sains Pertanian akan mengajar subjek RPT. Okey, di dalam program ini, pelajar diberi persediaan meliputi aspek pengetahuan iaitu content knowledge dan kemahiran umum dan juga teknikal pertanian serta pedagogi. Okey, program pengajian ini mengambil masa lebih kurang 4 tahun bersamaan dengan 8 semester dengan 132 jam kredit untuk anda bergraduat. Para pelajar yang dihormati semua, sehingga kini anda adalah seramai 42 orang pelajar baru iaitu di semester pertama. Anda semua tidak bersendirian. Anda ditemani oleh kakak-kakak dan abang-abang di semester ketiga sebanyak 36 orang, semester 5 sebanyak 38 orang pelajar dan semester 7 sebanyak 39 orang pelajar. Jadi tidak ada isu jika anda mempunyai masalah, anda boleh bertemu. Mungkin sekarang susahlah untuk anda bertemu maksud saya anda boleh berkomunikasi dengan kakak-kakak dan abang awak dalam satu grup WhatsApp di mana saya dan juga staf di jabatan akan membantu anda untuk create satu grup supaya anda dapat berkomunikasi dengan sini-sini anda yang lain. Okay, ini sedikit sebanyak tentang gambar-gambar tentang aktiviti-aktiviti akademik yang berlaku di dalam program Bachelor Pendidikan Sains Pertanian. Okey, seterusnya taklimat tentang pengurusan akademik. Baik, dalam taklimat pengurusan akademik ini terdapat 4 perkara penting. Pertama sekali tentang sistem semester akademik anda. Yang kedua adalah tentang struktur kurikulum. Ketiga tentang skema pengajian anda. Dan keempat tentang khusus kemahiran bahasa Inggeris. Baik, bahagian pertama iaitu sistem pendaftaran khusus Okey, proses pendaftaran khusus di Universiti Putra Malaysia yang berlaku di semua fakulti di UPM adalah dengan menggunakan sistem yang dinamakan SMP. Saya akan tunjukkan selepas ini bagaimana anda hendak akses sistem tersebut secara ringkas Dan sekiranya anda mempunyai masalah ataupun ingin mendaftar dan menggugurkan khusus, anda juga perlu menggunakan sistem yang sama iaitu sistem ESMP. Dan di dalam sistem ESMP ini juga anda boleh menyemak kredit dan status subjek anda. Baik, seterusnya saya akan menerangkan dengan lebih jelas tentang pendaftaran khusus bagi semester pertama. Okey, pelajar. Pelajar semua mesti memberi perhatian terhadap maklumat capaian di sini iaitu di laman URL yang telah saya sediakan. Sila klik di pautan tersebut untuk anda terus ke laman web Fakulti Pengajian Pendidikan. Okay, setelah anda klik alamat URL tersebut, anda akan dapat lihat laman web Fakulti Pengajian Pendidikan seperti tertera. Dan seperti yang anda dapat lihat, saya highlightkan bahagian info pelajar baharu dengan warna kuning. Ini kerana anda perlu klik di bahagian ini untuk mengetahui maklumat yang lebih lanjut lagi tentang pendaftaran khusus anda yang akan membantu anda untuk mendaftar khusus dan memahami tentang program Bachelor Pendidikan Sains Pertanian. Okey, setelah anda klik info pelajar baharu, anda akan dapati maklumat dan web page tertera seperti mana yang anda lihat sekarang. Di sini sila beri perhatian kepada ikon pendaftaran pelajar dan juga rujukan pelajar. Dalam rujukan pelajar ada beberapa maklumat yang penting. Pertama sekali iaitu buku panduan program, perkara akademik prasiswazah, kalender akademik, skema mata pelajaran dan skema pengajian package ELEX. Skema pengajian package ELEX adalah berkaitan dengan bahasa Inggeris, English proficiency yang perlu anda tepati untuk bergraduat.
Untuk slide ini, jika anda boleh lihat di muka surat 19 dalam web page Fakulti Pengajian Pendidikan, terdapat beberapa ikon di sebelah kanan bawah anda dari sudut saya lah, dari sudut saya, dan anda boleh nampak di situ ada portal sistem ESMP. Anda boleh klik di ikon tersebut untuk terus mendaftar kursus dan seterusnya. Di situ juga anda boleh, maafkan saya, di situ juga anda boleh dapati ada satu ikon dinamakan Putra Learning Hub. Di sini biasanya banyak maklumat berkaitan dengan pembelajaran online. Dan seterusnya ada satu lagi ikon yang paling penting untuk semua pelajar baru, iaitu email UPM @UPM. Kerana anda perlu mempunyai email @UPM untuk anda mengakses perkara-perkara yang lain di universiti, seperti untuk mengakses maklumat di library dan juga Putra Plus. Baik, dalam sistem ESMP ini adalah contoh apabila anda klik ikon ESMP di laman web Fakulti Pengajian Berkaitan, maklumat yang tertera adalah seperti di hadapan anda, di mana ia memerlukan ID pengguna dan juga kata laluan. Bagi ID pengguna anda adalah nombor metrik yang diberikan kepada anda, dan kata laluan pertama adalah nombor IC. Contoh di sini adalah yang saya lakukan. Jadi pada kawasan daftar kursus pelajar, anda boleh lihat di sana bagaimana anda untuk mendaftar kursus, tapi anda perlu klik sesi dan semester yang anda ingin mendaftar kursus dan seterusnya pilih kursus yang ingin didaftarkan. Okey, kita akan discuss lebih lanjut lagi lah tentang perkara ini pada minggu hadapan. Okey, struktur kurikulum bagi Bachelor Pendidikan Sains Pertanian. Jumlah kredit untuk graduat adalah 132 kredit, mengambil masa selama 8 semester, iaitu 4 tahun. Dan khusus-khusus dibahagikan seperti berikut. Khusus wajib pemberi sebanyak 20 kredit, khusus asas pendidikan sebanyak 27 kredit, khusus teras disiplin berkaitan RBT, pendidikan sains ataupun pendidikan matematik yang anda pilih sebagai minor adalah sebanyak 22 kredit, khusus amalan profesional sebanyak 14 kredit, khusus teras disiplin 39 kredit dan khusus elektif terbuka sebanyak 10 kredit. Okey, ini adalah khusus wajib pemberi. Ini adalah khusus asas pendidikan. Seterusnya maklumat berkaitan dengan khusus amalan profesional, dan seterusnya adalah berkaitan maklumat khusus teras disiplin. Khusus teras disiplin tumpuan kedua anda. Okey, khusus elektif bebas. Okey, dan seterusnya sedikit maklumat tentang keperluan bahasa Inggeris. Para pelajar yang saya hormati, sila beri perhatian kepada perkara ini kerana anda semua perlu melengkapi English proficiency yang sepatutnya untuk graduat, dan ia bergantung kepada keputusan muat band anda. Jadi maklumat di hadapan telah menunjukkan bahawa jika anda band 1 dan 2, apakah requirement yang diperlukan untuk anda bagi bahasa Inggeris bagi mereka yang mendapat muat band 3 dan 4 dan seterusnya muat 5 dan 6. Okey, ini adalah maklumat keperluan bahasa Inggeris yang dicadangkan di dalam skema pengajian anda. Dan slide ini adalah berkaitan dengan tanggungjawab awak sebagai pelajar. Saya harap anda dapat memastikan semua urusan pendaftaran dan permohonan melalui sistem ESMP dengan baik, dan seterusnya pendaftaran yang minimum bagi semester 1 adalah sebanyak 12 kredit, tidak boleh kurang daripada 12 kredit. Patuhi semua syarat-syarat prakhusus jika ada prakhusus, jika tiada tidak ada apa. Pendaftaran serentak lebih satu program pengajian tidak dibenarkan. Sekiranya anda berada di Bachelor Pendidikan Sains Pertanian, anda tak boleh ada dekat dalam Bachelor Pendidikan ataupun Bachelor yang lain. Okey, dan seterusnya anda boleh bacalah maklumat-maklumat yang lain. Okey, pastikan kehadiran dipenuhi. Minimum kehadiran adalah 80%. Sekiranya tidak cukup, anda tidak boleh mendaftar untuk mengambil peperiksaan akhir. Pastikan anda mematuhi peraturan-peraturan peperiksaan. Pastikan anda faham tentang etika sebagai pelajar. Bagi maklumat seterusnya tentang penilaian dan peperiksaan. Jenis penilaian adalah bergantung kepada pensyarah, pemarkahan dan grade juga sedemikian. Pada semester akhir anda akan diberikan transkrip, transkrip yang menunjukkan nilai PNG dan PNGK anda. Dan seterusnya, saya akan menerangkan sedikit tentang penglibatan aktiviti co-curriculum. Okey, sila rujuk alamat laman URL yang telah saya sediakan, bahagian hal ehwal pelajar, dan juga alamat Persatuan Mahasiswa Fakulti Pengajian Pendidikan. Anda dikehendaki untuk mengambil dua kredit
co-curriculum untuk graduat, dan anda boleh rujuk di alamat URL Pusat Co-curriculum dan Pembangunan Pelajar yang telah saya sediakan dalam slide ini. Okey, ini adalah aktiviti mobiliti pelajar tapi dengan keadaan sekarang mungkin adalah tidak sesuai untuk saya menerangkan dengan lebih lanjut. Tapi macam mana pun mungkin jika keadaan ini reda, maka maklumat yang saya sediakan ini adalah penting untuk anda ketahui tentang program mobiliti yang disediakan untuk anda. Baik, aktiviti co-curriculum yang berlaku di UPM adalah terlibat di peringkat fakulti, di peringkat kolej keadimian anda, di peringkat persatuan dan kelab dan juga di peringkat antarabangsa. Okey, ini adalah yang terakhir sekali, taklimat tentang sasiah diri. Sasiah diri anda, pribadi anda dan personaliti anda untuk menjadi seorang pelajar adalah penting untuk membentuk akhlak dan tingkah laku anda sebagai seorang guru dan membentuk identiti dan kekuatan diri. Saya inginkan pelajar-pelajar saya semua menyeimbangkan kecemerlangan akademik dan pembangunan sasiah supaya kita tak nak ukur kecemerlangan akademik semata-mata. Kita mahu insan yang lahir, graduan yang lahir ini adalah holistik, yang tidak hanya diukur melalui kemampuan kognitif sahaja, tetapi juga perlu memiliki tahap rasional yang tinggi, disiplin, kekuatan sasiah dan akhlak yang mulia. Baik, sedikit maklumat tentang sokongan dan bantuan yang disediakan oleh pihak Universiti Putra Malaysia. Saya yakin dan pasti ada di kalangan anda yang akan mendapat maklumat daripada orientasi berkaitan dengan permohonan pinjaman PTPTN. Dan di universiti juga kita ada lembaga zakat Selangor dan juga Wazan. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Saya sediakan 2 video untuk tatapan anda pelajar, dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Walaupun kita bertemu secara online, secara maya, tapi saya sebagai penyelaras akan sentiasa membantu anda dan memastikan bahawa pendaftaran khusus anda dapat berjalan dengan lancar dan pengajian anda dapat diteruskan dengan baik. Sekian, terima kasih. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head says, get out and play, 'cause you never feel this way. It's my lucky day, it's my lucky day, it's my lucky day, my lucky day. Don't need a pot of gold, a rabbit's foot or to be told. It's my lucky day, it's my lucky day. Slept in 'cause I don't care and didn't make the bed. Sip coffee on my couch, what can I